Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan, macam-macam sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ini, supaya dengan sifat itulah yang menjadikan tinggi ataupun hinanya derajatnya seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita siapakah orang yang paling bakhil? Orang yang paling kedekut sekali. Ada yang tahu? Rafif, siapa menurut Rafif orang yang paling kedekut dekat atas muka bumi ni? Siapa? Pasti ya, Ustaz. Orang yang tak bagi tip masa hantar makanan. Adalah. Pasti ya. Jadi Nabi SAW mengatakan bahawasanya orang yang paling kedekut adalah orang yang apabila nama aku disebutkan maka dia tidak berselawat kepada aku. Bila kita dengar Muhammad, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Paling kedekutnya manusia, dia bukan tak selawat. Bila dengar nama Nabi pun dia tak selawat. Itu orang yang paling kedekut sekali atas muka bumi ni. Kalau dia tak dengar boleh tahan lah. Mungkin dia lalai. Dia tak pernah dengar selawat, dia tak pernah dengar nama Nabi. Memang dia lalai. Tetapi orang yang dia dengar nama Nabi tetapi dia tak berselawat kepada Nabi, ini adalah orang yang paling bakhil dekat atas muka bumi ini. Maka ada satu kisah. Ada seorang ni, dia ni tidur mimpi berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Dia seorang yang sangat soleh. Dia orang yang baik, orang Islam. Dia banyak buat pengorbanan dalam agama. Tetapi Nabi SAW i'rad daripada dia. Nabi SAW tak pandang dia. Maka dia bertanya kepada baginda Nabi SAW, kenapa engkau berpaling daripada aku ya Rasulullah? Maka bukankah aku ini umatmu? Tidakkah engkau mengenali aku? Maka Nabi SAW mengatakan, aku tidak kenal kepada engkau. Kenapa engkau tidak mengenal kepada aku ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan bahawasanya engkau tidak pernah berselawat kepada aku. Walaupun pengorbanan dia secara zahir nampak begitu banyak, begitu sungguh-sungguh dia kepada agama, tetapi ada satu amalan yang dia tinggalkan, iaitu dia lupa berselawat kepada baginda Nabi SAW. Nabi tak pandang dia. Kemudian berikutnya dia mimpi sekali lagi, Nabi SAW pandang dia dengan wajah yang berseri. Sebab apa? Sebab selepas itu dia mula bertaubat dan tidak pernah dia meninggalkan selawat kepada baginda Nabi SAW sehari minimal 100 kali. Jadi kita muhasabah diri kita, sehari itu berapa kali kita selawat kepada baginda Nabi SAW. Terlalu sibuk apakah kita sampaikan tak sempat untuk menggerakkan lidah kita untuk selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau tak boleh, pakai lafaz. Contoh orang yang bisu, mungkin kita ada jumpa orang yang bisu, dia boleh pakai dalam hati. Ini untuk apa? Untuk supaya kita dikenal oleh baginda Nabi SAW. Kita kena sedar bahawasanya pada hari kiamat nanti tidak ada syafaat yang lebih besar melainkan syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW syafaat kepada kita.
beliau akan beri minum kepada umat dia menggunakan tangan beliau yang mulia, meminum air yang paling suci, yang paling bersih, iaitu air daripada Telaga Kausar. Macam mana kita nak dapat itu semua sedangkan kita tidak ada bukti yang menyatakan bahawa kita cinta kepada Nabi? Untuk berselawat saja, menggerakkan lidah sahaja kita berat, apatah lagi untuk berjuang. Kita tengok siapa kat sini yang tak kenal kepada Sayyidina Bilal Ibn Rabah. Ada yang tak kenal? Semua, insyaAllah semua kenal. Sampaikan nama dia itu diabadikan. Kalau dekat sebelah-sebelah tempat saya ataupun tempat Nazmi, orang akan panggil Tok Bilal. Kalau kat tempat lain, wallah alam, Tok Bilal. Nama tu lekat sebab apa? Sebab dia punya pengorbanan kepada agama itu. Kalau kita tahu cerita dia, beliau adalah seorang hamba yang mana dia ketika disiksa oleh tuannya, tidaklah lain keluar daripada mulut dia melainkan ahad. Dengan tak pakai baju, kena baring dekat atas padang pasir, dia letakkan batu. Cuba bayangkan, siapa kat sini pernah keluarlah kat sini, kat atas tar depan ni, tak pakai slipper. Panas dekat sini bukan panas macam dekat Mekah. So kita bayangkan dia punya pengorbanan sehingga Nabi SAW mengangkat beliau sebagai muazzin. Selepas banyak kisah yang terjadi ketika baginda Nabi SAW minta show daripada sahabat. Kita nak menandakan masuk dalam waktu macam mana. Ada yang sahabat kata kita pukul gendang, ada yang kata macam-macam lah. Dan akhirnya yang diutuskan Nabi iaitu azan. Dan siapa yang dipilih untuk jadi azan itu Sayyidina Bilal Ibn Rabah, kerana banyaknya, tingginya, kerana susahnya beliau berjuang untuk Islam. Begitu juga kita nak dapatkan cinta Nabi, kita kena berjuang untuk Nabi. Step paling pertama iaitu kita kena ada hubungan hati dengan Nabi, iaitu dengan kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Macam mana nak satu hati kalau kita selawat pun tak pernah? Macam mana nak datang cinta kalau kita tak pernah selawat kepada baginda Nabi SAW? Jadi minimal paling sikit sehari, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita leka untuk selawat kepada baginda Nabi SAW. Kita tengok kita punya masa kita kadang kalau kita pegang phone 2 jam, 3 jam, kita boleh slide, kita boleh scroll. Cubalah buat. Kalau memang tak boleh lepas dengan phone, masa nak buang galeri, buang gambar dalam galeri tu, nak mak tu, selawat Allahumma salli ala Muhammad. Kira 300 gambar delete 300 kali. Kita perasan tak perasan, kita pernah delete, kita tekan, kita delete 1000 kali tanpa mulut kita, lidah, lisan kita mengeluarkan perkara yang manfaat untuk kita. Alangkah ruginya masa itu. Sebab itu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ni selalu berada di dalam kerugian. Demi masa, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah. Waw kalau kita tengok dalam bahasa Arab, waw lil qasam, waw untuk menandakan sumpah. Allah bersumpah. Maksudnya sesuatu benda yang begitu penting, Allah mengatakan demi masa, innal insana lafi khusr, manusia ni selalu dalam kerugian. So macam mana kita tak nak rugi? Illal ladzina amanu, pertama dia kena beriman, wa amilus solihat, dan dia berbuat kebaikan, wa tawassaw bil haq, dia berpesan-pesan kepada perkara yang betul, perkara yang hak, wa tawassaw bis sabr, dan kita kena tahu di dalam berpesan-pesan, berdakwah itu maka akan datang ujian, maka kita kena sabar. Itu adalah kunci orang yang tidak rugi. Orang yang rugi ni adalah orang yang dia tak dapat nak melakukan perkara tadi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan dia beramal kebaikan, wa tawassaw bil haq, dia berdakwah, dia berpesan-pesan kepada kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan dia berpesan-pesan dengan kesabaran. Maksudnya, kata guru saya, kenapa ada wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr? Ketika kamu ingin menegakkan kebaikan, kamu ingin menegakkan kebenaran, maka kamu tidak akan
dapat lari dari apa yang namanya kecaman dan kebencian oleh orang. Kita tengok kat Malaysia ni ada pendakwah yang terkenal, dia buat baik macam mana, ada saja orang yang mengecam dia. Betul? Siapa saja kalau kita nak buat baik, pasti kita akan kena kecam. Itu dah janji Allah SWT. Sebab tu ada watawasau bil haq. Bila kita buat sesuatu perkara yang hak, sesuatu yang benar, watawasau bis sabr, maka kita kena sabar. Sebab di situ akan ada ujian. Kita nak menegakkan kebaikan, kita show untuk buat perkara yang baik, maka kita diketawakan oleh orang yang sama-sama Islam, sama-sama bangsa. Memang itu ujian untuk orang yang ada dalam diri dia. Untuk menegakkan kebaikan, Allah akan uji. Dan itu semua adalah untuk menaikkan derajat kita semua. InsyaAllah kita jangan sampai lupa untuk bersalawat kepada Nabi, dan jangan lupa untuk menjadi orang yang tidak rugi. Untuk menjadi orang yang tidak rugi, kita boleh baca balik dalam surah Wal-As. Hari-hari kita baca, kita renungkan, kan? Orang yang berugi itu adalah siapa? Orang yang tak dapat nak beriman, dia tak dapat nak berbuat kebaikan, dia tak dapat nak menyampaikan kebaikan, dan dia tidak sabar di dalam dakwahnya itu. Kalau kita dapat buat semua, kita tidak termasuk daripada orang yang rugi. InsyaAllah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna fatub alayna taubatan taghsil kulli haubatan wastur lana al-awrati wa aminir rawati ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil Mustafa rasuli nahda bikulli suli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.